Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini, kita akan mengupas tentang apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi mukmin yang berjaya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama menyenaraikan 7 ciri-ciri tersebut dalam surah Al-Mu'minun. Okey, yang pertama, aflahal mu'minun. Ini yang pertama, iaitu orang-orang yang beriman. Okey, yang kedua, solatihim khashi'un. Yang kedua, iaitu solat dengan khusyuk. Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga, ada perkataan lahwi, iaitu perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Okey, yang keempat, lizakah, iaitu menunaikan zakat. Okey, yang seterusnya, li furujihim hafizun, iaitu memelihara kehormatan diri. Ini yang kelima. Okey, yang keenam. Keenam apa? Okey, ini tak ada. Okay, seterusnya, ada perkataan li amanatihim wa ahdihim, iaitu memelihara amanah dan juga janji. Okey. Okey, dan yang terakhir, salawatihim yuhafizun, iaitu orang yang memelihara solatnya. Ini yang ketujuh. Jadi mereka itulah orang yang akan mewarisi apa? Yang akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Okay, jadi mari kita kupas satu persatu ciri-ciri mukmin yang berjaya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni? Sentiasa meyakini bahawa hanya Allah yang berhak disembah. Maksudnya, keyakinan seseorang terhadap Allah tidak berbelah bahagi. Kita meletakkan sepenuh pengharapan, takwa, usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun keadaan kita diuji, kita kena tetap yakin padanya. Contohnya katakan, kita kan sekarang ni tak boleh belajar bersemuka, kena belajar daripada rumah je kan. Ada yang komplain, tak best lah, boring kena belajar seorang-seorang, menghadap laptop, menghadap handphone semua ni. Tapi kita kena yakin kepada Allah. Kita kena beriman kepadanya bahawa ujian yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya Allah nak lihat adakah kita ni betul-betul beriman kepadanya. Adakah kita ni akan berputus asa. So keyakinan itulah yang perlu ada dalam diri kita. Seterusnya ialah melakukan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Apa nak bagi contoh? Solat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan solat. Jadi kita sebagai hamba, kita perlu melaksanakan solat tersebut. Melaksanakan solat merupakan bukti yang kita ni taat dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita lakukan, apa yang kita cakapkan sebenarnya menunjukkan yang kita ni sebenarnya beriman ataupun tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena tanya balik pada diri kita sendiri, aku ni benar-benar taat dan patuh dengan perintah Allah ke? Lagi satu contoh, bercakap dengan ibu bapa. Adakah kita bercakap dengan mereka dengan penuh sopan dan santun? Kalau kita ni memang betul-betul beriman kepada Allah, kita pasti akan bercakap dengan ibu bapa kita serta adik-beradik dengan tutur bicara yang beradab dan juga berakhlak. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya khusyuk dalam solat. Okey, maksudnya menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Maknanya daripada awal lagi apabila nak menunaikan solat, kita mestilah menumpukan sepenuh perhatian. Sebab apa? Sebab kita tak nak pemikiran kita berjalan merata-rata. Betul tak? Untuk khusyuk dalam solat, kita mestilah solat di tempat yang selesa,
menumpukan perhatian ke tempat sujud, memahami maksud ayat dan lafaz yang dibaca dalam solat dan tidak mengingati perkara-perkara duniawi ketika solat. InsyaAllah perkara-perkara inilah yang akan membantu kita khusyuk dalam solat. Ni tak sembahyang depan TV, adik pula pergi tengok cerita apa? Cerita Upin Ipin. Macam mana kita nak tumpukan perhatian dan nak dapatkan penghayatan dalam solat kalau suasana tempat kita solat tu tak aman? Yelah, kadang-kadang kita ni boleh teralih perhatian masa solat. Tapi ingat, tu semua adalah godaan daripada syaitan. Paling selalu jadi apa? Terlupa dah berapa rakaat kita semayang. Padahal solat subuh je tu kan. Jadi kita kena selalu berdoa dan berharap Allah akan menerima solat kita. Sebab tu orang selalu cakap kita harus melaksanakan solat seolah-olah itu merupakan solat terakhir kita kepada Allah SWT. Okey, yang seterusnya, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Apa dia perbuatan dan perkataan sia-sia ni? Perkara yang tidak mendatangkan faedah, tak ada pun manfaatnya kepada kita, dan perkara yang boleh merosakkan akhlak. Apa yang kita selalu cakap? Perkara yang lara. Okey, perbuatan yang lara tu contohnya macam mana? Merokok. Ya, betul. Merokok dalam menghabiskan duit, menjejaskan kesihatan pula tu. Sia-sia lah tu. Lagi apa contoh? Melepak. Contoh kita bagi nama Asfar. Dia lepak kat simpang jalan depan rumah dia tu dengan kawan-kawan dia. Berbual-bual kosong. Tu sia-sia lah tu sebab tak mendatangkan apa-apa faedah pun kepada kita. Dah lepak ramai-ramai, keluar pula perkataan-perkataan yang sia-sia, iaitu mencarut. Okay. Rasulullah SAW kata apa? Tanda-tanda semakin hampirnya hari kiamat apabila ucapan, perkataan yang lara dan sia-sia meniti di bibir-bibir umatku. Jadi, kita kena muhasabah dan perbaiki balik diri kita dari segi perkataan maupun perbuatan kita. Apa yang baginda selalu buat, yang selalu amalkan? Banyakkan berselawat, beristighfar, berzikir dan sebagainya. Daripada balik bayar tu, kita tukar jadi Astaghfirullah, La ilaha illallah. Okey, seterusnya menunaikan zakat. Zakat dari segi bahasa bermaksud subur, bertambah dan berkat. Manakala dari segi istilah bermaksud mengeluarkan sebahagian harta dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat ni ada macam-macam. Ada zakat fitrah, zakat harta dan juga zakat pendapatan. Ibadat zakat ni difardukan bertujuan untuk membantu fakir miskin, mengelakkan daripada sifat kedekut dan meningkatkan ekonomi umat Islam. Okey, seterusnya menjaga kehormatan diri. Apa maksud kehormatan diri ni? Kehormatan ni memberi maksud maruah. Menjaga maruah ni adalah sebahagian daripada iman. Malu itu juga sebahagian daripada iman. Malu tu ialah maruah dan maruah tu adalah kehormatan. Macam mana nak jaga maruah? Dengan mengelakkan daripada perkara-perkara yang diharamkan syarak. Tapi macam mana? Kita mestilah sentiasa menutup aurat dengan sempurna. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan diri kita daripada perkara-perkara yang mendorong kepada perbuatan zina, sumbang mahram, sumbang hubungan seks luar tabi'iyah dan sebagainya. Nanti mulalah orang cakap, anak siapa tu yang pakai baju ketat-ketat tu? Kita tak nak jadi macam tu, ya. Okey, seterusnya menjaga amanah dan janji. Okey, menjaga amanah dan janji ni bermaksud menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan dari segi pekerjaan, harta benda dan juga kerahsiaan. Okey, sebagai pendek cerita, amanah itu adalah tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya cara nak menunaikan amanah ni ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allah perintahkan kita untuk menutup aurat. Jadi kita sebagai hamba Allah kena bertanggungjawab atas amanah tersebut. Okey, yang pertama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, amanah terhadap manusia. Okey, macam mana amanah terhadap manusia ni? Contohlah katakan menyimpan rahsia. Ada je rahsia orang, kita simpan. Jangan cerita dekat orang lain. Okey, lagi contoh apa? Memenuhi jemputan. Okey, contohlah Khalida, dia jemput kita datang ke majlis perkahwinan dia. Jadi kita kenalah tunaikan amanah kita. Lagi apa? Berakhlak mulia sesama manusia. Nilai adab sopan yang kita gunakan semasa sembang dengan kawan-kawan kita, kita bercakap dengan diorang, itu juga merupakan satu amanah. Okey, seterusnya amanah terhadap apa? Tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua manusia. Yang ketiga terhadap alam sekitar. Macam mana? Dengan tidak menganiaya haiwan. Lagi apa? Memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey? Okey. Yang seterusnya, memelihara solat. Macam mana? Solat pada waktunya dengan menyempurnakan segala syarat dan rukunnya. Kita kena tahulah apa hai'ah, apa ab'adnya. Jadi kita kena mendalami ilmu tentang solat. Setiap hari kena belajar dan belajar. Jangan kita anggap bahawa solat kita yang kita dirikan tu dah sempurna dan confirm diterima oleh Allah. Even orang yang warak dan alim sekalipun, diorang tak tahu solat mereka ni sempurna ataupun tidak. Solat diorang ni diterima oleh Allah ataupun tidak. Walaupun kita tahu ilmu agama diorang ni lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan ilmu agama kita, kan? Jadi itulah 7 ciri-ciri mukmin yang berjaya. Seterusnya kita pergi kepada salah laku seksual. Yang pertama, zina. Zina ini bermaksud persetubuhan tanpa nikah yang sah, tanpa aku terima nikahnya, antara lelaki dan juga perempuan. Sebagai contoh, pasangan kekasih. Yelah, bila kita bercinta ni, mesti kita rasa macam kita ni dah hidup semati dengan pasangan kita. Tapi kita kena ingat, kita masih belum sah sebagai suami isteri. Jadi, memang ada larangan-larangannya dan kita tidak boleh berdua-duaan untuk mengelakkan berlakunya perbuatan zina ni. Kalau kita benar-benar bercinta, iaitu berkasih sayang kerana Allah, insya-Allah kita akan sama-sama menjaga batas-batas antara satu sama lain. Tapi kalau kita bercinta atas sebab niat yang lain, memang akan terjerumus ke arah perbuatan zina. So, jauhilah zina sebab kesan dia sangatlah buruk. Bukan sahaja kepada orang yang melakukan zina, malah kepada keturunan dia juga. Contohnya kalau misal kata kita ni akan dikahwinkan atas sebab zina tu tadi, bayangkan apakah tekanan yang akan dirasai oleh ibu bapa kita dan anak yang bakal dilahirkan. Islam sangat melarang zina, sebab itulah hukuman zina berat. Siapa yang belum berkahwin dan dia melakukan zina, orang tu akan dikenakan hukuman sebatan sebanyak 100 kali. Bagi orang yang sudah berkahwin pula, dia akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Takut kan? Okey, seterusnya ialah sumbang mahram, iaitu persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diharamkan berkahwin, iaitu dari segi keturunan, penyusuan dan juga persemendaan. Kalau dari segi keturunan, contohnya macam persetubuhan dengan bapa kandung ataupun adik-beradik lelaki. Ni kalau perempuan lah. Kalau penyusuan pula, contohnya melakukan persetubuhan dengan ibu susuan ataupun adik-beradik susuan. Kalau persemendaan ni pula apa? Persemendaan ni pula contohnya macam persetubuhan dengan mak mertua, bapa mertua, menantu, anak tiri dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita berada di rumah bersama dengan adik-beradik kita, dengan bapa kita sekalipun, kita kena jaga tingkah laku. Kita kena jaga juga cara pemakaian kita. Sebab perkara-perkara inilah yang boleh menarik minat mereka. Walaupun kita tahu diorang tu keluarga kita, kita tahu diorang tu keturunan kita. Okey? Seterusnya adalah hubungan seks luar tabi'i. Maksudnya persetubuhan dengan cara bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Contohnya apa? Yang pertama, liwat. Liwat tu apa? Lelaki dengan lelaki. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia?
Allah menjadikan semua makhluk ni berpasangan, iaitu lelaki dan juga perempuan. Tapi ada juga yang terpesong. Seterusnya, musahaqah. Musahaqah ni apa dia? Perempuan dengan perempuan. Lesbian lah orang panggil. Okey, selain itu, onani. Onani ni apa dia? Onani ni maksudnya melakukan persetubuhan dengan diri sendiri dengan menggunakan peralatan, tangan, alat-alat atau apa sahaja untuk memuaskan nafsunya sendiri. Akhir sekali, persetubuhan dengan haiwan. Okey. Jadi, kita pergi kepada akibat salah laku seksual. Yang pertama, menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Betul tu kan? Masyarakat kita hidup dalam ketidakharmonian. Kenapa? Sebab macam-macam masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Betul tak? Seterusnya, terdedah kepada penyakit fizikal. Bila kita kerap sangat melakukan seks rambang ataupun seks bebas ni, kita kemungkinan besar akan menghadapi komplikasi penyakit yang berbahaya. Contohnya macam penyakit AIDS. Satu lagi penyakit, contohnya penyakit sifilis, iaitu penyakit kelamin. Sebab itulah Islam memberikan jalan kepada kita boleh nak melakukan persetubuhan. Tapi ingat, mestilah dengan cara pernikahan yang sah. Seterusnya, menyebabkan gangguan emosi dan juga mental. Salah laku sosial ni akan menyebabkan orang yang teraniaya mengalami ketidakstabilan emosi dan mental. Dia dah tak boleh fikir apa-apa dah kat kepala otak dia. Dia malu, trauma, takut dan sebagainya, dan akhir sekali mengambil keputusan untuk membunuh diri, kan? Dan akhir sekali, hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka bagi anak tidak sah taraf. Bila seseorang tu dah melakukan salah laku sosial yang disebutkan tadi, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan atau mewarisi harta pusaka. Okey, seterusnya, pengajaran ayat. Jadi kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk supaya menjadi mukmin yang bertakwa. Okey, seterusnya, kita hendaklah sentiasa memelihara solat supaya menjadi individu yang berdisiplin. Okey, seterusnya kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia untuk meningkatkan kualiti kerja kita. Ialah kalau kita asyik berangan masa buat kerja, asyik menangguhkan kerja, jadi kerja kita tidak akan berkualiti sebab kita akan buat dalam keadaan tergesa-gesa, last minute kan. Nah, akhir sekali kita hendaklah berusaha menunaikan zakat untuk membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Okey, jadi itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.